Tentukan pola jujukan menggunakan perkataan. Jadi kita tengok 4, 12, 3, 6, 108. Jadi kalau tengok makin besar dengan jarak dia agak besar, jadi ni bukan tambah ni darab. Tengok darab 3 dapat darab 3 pun darab 3. Jadi dalam perkataan kita boleh kata kita mendarab nombor sebelum dengan 3. Maksudnya nak dapat nombor seterusnya, kita kena darab nombor sebelum dengan 3. Jadi kalau B, nampak 256, 128, 64, 32, kita nampak jarak agak besar dan tengok tak sama. Ini bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2. Jadi nak dapat nombor seterusnya, kita kena membahagi nombor sebelumnya dengan 2. Bila kita bahagi nombor sebelum ni dengan 2, kita dapat nombor seterusnya. Tentukan pola jujukan nombor menggunakan ungkapan algebra. Jadi kalau A kita tengok 2, 4, 8, 16. Sini pergi sini darab 2, sini pergi sini darab 2, sini pergi sini darab 2. Kalau kita tengok dari permulaan, dia akan sentiasa darab dengan 2. 2 darab 2, darab 2, darab 2 dan seterusnya. Untuk dia punya ungkapan seterusnya. Jadi bila 2 darab 2 darab 2, kita boleh kata 2 kuasa N. Di mana N sama dengan, kita N nak tentukan N ni mula dari mana, kita kena tengok mula-mula. Mula-mula kita start dengan 2. Jadi 2 sama dengan 2 kuasa 1. Betul. Bila N sama dengan 1, 2 kuasa 1 sama dengan 2. Jadi kita dapat permulaan ni. Jadi kita akan mula dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Di mana kita tengok 2 kuasa 2 sama dengan 4. 2 kuasa 3 sama dengan 8. Okey. Kalau B, kita tengok 5, 8, 11, 14 dan seterusnya. Kita tengok sini akan tambah 3. Sini akan tambah 3. Sini akan tambah 3. Jadi kita tengok turutan dia mestilah 5 tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3 dan seterusnya. Di mana sini akan sentiasa tambah 3. Kita tengok 5 ni tak berubah. Jadi ungkapan algebra mestilah mula dengan 5 tambah, di mana kita tengok belakang ni ialah gandaan 3 kan. 3 darab 2 6, 3 darab 3 ada 3 kali 9, 3 ada 4 kali, jadi 3N. Jadi sekarang ni bila ungkapan algebra kena tahu N ni start dengan huruf apa. Jadi kita tengok mula huruf 5. Jadi kalau nak 5, N kena kosong. Jadi N akan mula dengan kosong, 1, 2, 3 dan seterusnya. Macam tu. Okey. Nampak tak? Yang ni mula dengan kosong. Tadi mula dengan 1. Jadi permulaan N ni bergantung kepada kita punya huruf pertama. Ungkapan pertama kita lah. Okey. Okey. C, 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Kita tengok ni pun tambah 3, tambah 3, tambah 3. Jadi kita tengok dia sama dengan gandaan 3. 3 tambah 3 dapat 6. Tambah 3 dapat 9. Tambah 3 dapat 12. Di mana kita tengok ini ialah gandaan 3. Kan? Gandaan tu darab lah. Darab 1, darab 2, darab 3. Jadi 3N. Bila 3N, jadi N ni akan bermula dengan permulaan kita 3. Bila permulaan 3, N sama dengan 1, kita dapat 1, 2, 3 dan seterusnya. Kan? Nampak? 3 darab 1, 3 darab 2, 6, 3 darab 3, 9 dan seterusnya. Tapi kalau kita tengok buku, jawapan dia 3 tambah 3N. Tapi N dia bermula dengan kosong. 1, 2 pun boleh juga. Kenapa? Bila 3 tambah 3N, dia ambil yang permulaan. Jadi belakang ni dia jadikan kosong.
Tapi jawapan masih sama, nampak? Jadi sini kalau kita ganti, bila N kosong dapat 3, N1 dapat 6. Sama, jadi yang bawah ni boleh terima, atas ni pun boleh terima. Tapi yang ini macam betul juga, yang ni pun macam senang juga. Sebab kita terus ambil yang mula-mula, kita kosongkan, kita start dengan kosong, jadi baru kita tambah apa dekat belakang ni. Nampak? Okey, jadi ni betul. Bukan betul. Okey, sekarang ni 3, 1, negatif 1, negatif 3. Jadi kita tengok macam mana 3 pergi 1, tolak 2. 1 pergi negatif 1, tolak 2. Sini pun tolak 2. Jadi kita tengok, dia akan sentiasa tolak 2. Jadi dia akan mula dengan 3, kemudian dia akan tolak 2, tolak 2, tolak 2, tolak 2 dan seterusnya. Di mana kita akan mula dengan 3, kemudian kita akan tolak 2, di mana 2 darab 1, sini akan 2 darab 2, nampak tak? Gandaan 2 kali. Negatif 2 ni gandaan 3 kali, 2N. Di mana N akan mula dengan kosong. Sebab dia mula dengan 3, lepas tu dia tengok tolak 2, tolak 2, tolak 2. Jadi N akan mula dengan kosong sebab kita nak mula dengan 3. Bila N kosong dapat 3. Bila N1 kita dapat 3 tolak 2 darab 1 dapat 1. Bila 2 dapat yang ni. Jadi ungkapan algebra dia 3 tolak 2N. N mula dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Okey, nombor 3. Hitung sebutan ke-7 dan ke-11. Tunjukkan nombor di bawah. Jadi sekarang ni kita kena tahu ungkapan algebra, baru senang kita nak gantikan untuk cari. Bayangkan ke-11, takkan nak kira sampai 11 kan, banyak sangat. Jadi negatif 3, 5, 13 seterusnya. Kalau kita tengok, nampak tak, sini ke sini tambah 8, sini ke sini tambah 8. Jadi kita nampak dia akan mula dengan negatif 3. Kemudian dia akan tambah 8, tambah 8, tambah 8. Ni dia punya pola tambah 8 dari nombor sebelumnya. Jadi kita nampak, ni 8. Tambah 8 lagi akan jadi gandaan kedua 8. Tambah 8 lagi akan jadi gandaan ketiga 8. Jadi ungkapan algebra boleh jadi negatif 3. 8 ni akan jadi tambah 8N. Di mana N ialah sama dengan, kita akan mula dengan negatif 3. Bila negatif 3, N sama dengan 0. Betul. Bila N 0, kita akan dapat negatif 3 tambah 8 darab 0 dapat negatif 3. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi sekarang ni, dia nak sebutan ke-7 dan 11. Jadi, sebutan ke-7 sama dengan, kita tengok N ni bermula dengan 0. Bila sebutan ke-7, N sama dengan 6. Bila N 6, kita dapat negatif 3 tambah 8, 6. Kita dapat negatif 3 tambah 48, kita dapat 45. Bila sebutan ke-11, kita tahu N mula dengan 0, jadi N sama dengan 10. Jadi kita dapat negatif 3 tambah 8, 10. Kita dapat negatif 3 tambah 80, jadi kita dapat 77. Okey. Okey, lepas tu B, 4, 5, 1/2, 7 dan seterusnya. Jadi kita tengok 4 pergi 5, 1/2, dia akan tambah 3/2 lah kan, ataupun 1/2. Sini pergi sini pun 3/2. Nak tahu, tengok nombor ni macam bila dia bertambah, dia macam pertambahan dia nampak sama. Macam yang ni tadi, A kan, kita nampak kalau tambah 8, takkanlah 108 pergi 324 ni tambah 8 kan. Jadi mestilah darab. Okey. Jadi sekarang ni kita nampak ni tambah, ni tambah. Jadi kalau nak tunjuk dalam dia punya pola ni, dia akan mula dengan 4, kemudian dia akan tambah 3/2, tambah 3/2, tambah 3/2 dan seterusnya. Jadi kita nampak 4 ni memang tak berubah. 4 tambah dengan belakang ni ialah, nampak,
3/2 darab ni gandaan 3/2. Gandaan pertama, gandaan kedua, gandaan ketiga. Jadi tambah 3/2 N. Di mana N akan bermula dengan kosong. Kenapa? Sebab pertama kali pertama ni 4. Kalau N ni kosong, baru kita dapat sebutan pertama 4. Jadi seterusnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Okay. Jadi dia nak sebutan ke-7. Jadi sebutan ke-7 kita kena tengok N. N mula dengan kosong. Bila N mula dengan kosong, jadi S7 mula dengan 1. Jadi N mestilah N sama dengan 6. Bila N 6, kita dapat 4 tambah 3/2 darab 6. Potong-potong 3. 4 tambah 9 dapat 3 plus. Sebutan ke-11, N sama dengan 10. Jadi tengok 4 tambah 3/2 darab 10, kita dapat potong-potong 5. 4 tambah 15 dapat berapa? 19. Okey. Jadi C negatif 3.7, negatif 4.3, negatif 4.9. Kalau tengok sini pergi sini, nampak? Kalau tengok nombor ni tak jauh berubah. Jadi bukan darab ni. Kita tengok. Lepas tu dia negatif 3.7 pergi negatif 4.3. Makin kecil negatif lah. Negatif 0.6. Ataupun kita boleh tengok negatif 4.3 tolak negatif 3.7. Dapat negatif 0.6. Jadi kita tahu tolak 0.6. Sini pun tolak 0.6. Jadi ungkapan algebra dia, kita tahu kita akan mula dengan negatif 3.7. Dan seterusnya kita akan tolak 0.6, tolak 0.6, tolak 0.6 dan seterusnya. Jadi kita nampak ungkapan algebra yang tak berubah ni negatif 3.7. Di mana dia akan tolak dengan sentiasa tolak 0.6. Sentiasa tolak dengan gandaan 6. Tengok ni gandaan pertama, gandaan kedua kan. Gandaan ketiga. Jadi tolak 0.6 N. Di mana N akan bermula dengan kosong. Sebab kita mestilah mula dengan negatif 3.7. Kalau N kosong baru dapat negatif 3.7. 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi sekarang ni kita tengok. Jadi kita nak sebutan ke-7. Bila sebutan ke-7, tengok N kita ni mula dengan kosong ke 1. Jadi kita mula dengan kosong. Bila mula dengan kosong, sebutan ke-7 ni sebutan akan mula dengan nombor 1 kan. Jadi sama dengan N sama dengan 6. Bila N 6, negatif 3.7 tolak 0.6 darab 6, kita dapat negatif 3.7 tolak 3.6 sama dengan negatif 7.3. Bila S11, N sama dengan 10. Jadi negatif 3.7, nampak bawah ni, tolak 0.6 darab 10, kita akan dapat negatif 9.7. Jadi ni ialah jawapan dia.